nak berkongsi bersama-sama dengan izin Allah supaya semua umat Nabi Muhammad mendapat manfaat. Saya menggunakan kitab karangan Ustaz Muhadir Haji Jul, iaitu 206 permasalahan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan kitab 206 permasalahan puasa karangan Al-Ustaz Muhadir Haji Jul. Kita sampai pada muka surat 82, perkara-perkara yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Ada yang membatalkan dan ada yang tidak membatalkan. Muka surat 82 sebut onani. Onani ialah perbuatan mengeluarkan air mani. Orang yang melakukan onani ketika berpuasa berdosa, batal puasanya, wajib qada tetapi tidak wajib kafarah. Laki pun boleh onani, orang perempuan pun boleh. Ni bukan saya kata dibenarkan onani, maksudnya seorang lelaki ada kemampuan untuk onani, seorang perempuan juga ada kemampuan untuk beronani. Kalau ketika berpuasa dia beronani, hukum yang terpaksa dia tanggung ialah yang pertama berdosa, yang kedua batal puasa, yang ketiga wajib qada. Kalau dia beronani ketika bukan puasa, contohnya malam Ramadan, bulan Ramadan malam, maka dia berdosa. Tak wajib qada puasa apalah sebab malam, kan? Okey. Selain pada bulan Ramadan, hukumnya berdosa. Begitu. Jangan ingat onani ni waktu Ramadan saja berdosa, tidak. Maksudnya selain Ramadan pun berdosa. Cuma pengarang nak bagi tahu kepada kita, kalau beronani pada siang bulan Ramadan, yang pertama berdosa, yang ketiga batal puasa, yang ketiga wajib qada. 3 benda yang dia tanggung. Nombor 2, onani dengan tangan. Onani ketika sedang berpuasa membatalkan puasa sama ada dengan tangannya sendiri atau dengan orang lain, tangan orang lain seperti isterinya, sama ada dengan balutan atau tidak. Ini baca dah kan? Kita dah sampai tajuk istihadah. Istihadah ni ialah darah penyakit yang keluar melalui kemaluan depan wanita sahaja. Orang lelaki tak ada istihadah. Darah penyakit, dia bukan haid, bukan nifas. Haid yang tu kitaran bulanan, darah kotor yang keluar dalam kitaran bulan, haid. Nifas yang keluar, darah yang keluar selepas melahirkan anak, yang tempoh kebanyakannya 40 hari, nifas. Istihadah ialah darah penyakit. Darah penyakit dia boleh puasa. Bagi perempuan yang mengalami istihadah yang berpuasa fardu atau sunat, dia ni perempuan yang keluar darah istihadah tidak boleh menyumbat di alat sulitnya kerana ia boleh membatalkan puasa. Dalam perenggan ni dia nak terangkan perempuan yang keluar darah istihadah jangan sumbat sesuatu ke dalam, kain ke apakah, jangan sumbat untuk menahan darah tadi ni. Ini bukan darah haid, ini darah penyakit ni. Jadi perempuan yang istihadah boleh berpuasa, bukan boleh mesti berpuasa macam biasa, sebab itu istihadah bukan haid. Cuma ulama nak bagi tahu orang perempuan yang istihadah boleh tak dia sumbat di dalam
dia nak sumbat dalam. Hukumnya hati-hati, perempuan yang istihadah keluar darah penyakit ni kalau dia sumbat masuk dalam, yang tu boleh membatalkan puasa. Kemudian haid. Tajuk haid pula. Ke surat 84. Haram berpuasa jika haid dan nifas. Dua. Tadi istihadah, darah istihadah wajib puasa. Cuma jangan sumbat. Boleh membatalkan puasa. Yang seterusnya haid dan nifas. Orang yang keluar haid ataupun keluar nifas boleh tak berpuasa? Ijma' mengatakan haram berpuasa. Puasa apa? Sama ada puasa wajib atau sunat. Bagi perempuan yang haid dan nifas, jika keduanya berpuasa, iaitu perempuan yang keluar haid ataupun perempuan yang keluar nifas, puasa juga, maka puasa itu tidak sah. Tak sah satu, haram yang kedua. Tak sah lain, haram lain. Dah tak sah, haram pula. Dua hukum tu. Itu dua hukum. Dua hukum kepada wanita yang haid berpuasa ataupun wanita yang nifas berpuasa. Masalah seterusnya. Macam mana pula kalau haid berhenti pada waktu siang Ramadan? Siang Ramadan, orang ni semua tengah puasa. Dia haid, dia tak puasa lah hari tu, keluar darah haid. Tiba-tiba pukul 11.30 pagi, darah haid berhenti. Macam mana? Apa yang dia perlu buat wanita tersebut? Seorang perempuan yang haidnya berhenti pada waktu siang Ramadan, 11.30 pagi siang Ramadan contoh, ataupun 3.40 petang, ataupun pukul 7.05 petang, nak dekat maghrib dah tu, apa dia perlu buat? Seorang perempuan yang haidnya berhenti pada waktu siang Ramadan, dia hendaklah imsak. Imsak ni dia kena menahan diri daripada makan dan minum. Seperti orang-orang yang berpuasa. Yang tu je lah. Tak berdosa apa. Darah haid dia berhenti pukul 3 suku petang, 3.15 petang. Dia nak niat puasa macam mana? Memang tak niat puasa dah, dan hari itu memang dia dalam keadaan sedang tidak berpuasa. Maka tindakan dia ialah imsak. Berhenti, tidak boleh, dia kena menahan diri daripada makan dan minum. Masalah ketiga tentang haid. Haid berhenti sebelum imsak. Yang ni yang dimaksudkan imsak di sini pula ialah sebelum subuh. Yang beberapa minit sebelum subuh tu, yang disunatkan tidak memakan dan minum. Sunat tak makan dan minum beberapa minit sebelum subuh, kerana itu dinamakan waktu imsak. Okey. Satu orang perempuan ni darah haid dia berhenti sebelum imsak. Berhenti, dia masuk-masuk bilik yang apa, basuh, berhenti. Apa dia nak buat? Perempuan yang telah bersih daripada haid atau nifas sebelum imsak, sunat dia mandi wajib sebelum waktu subuh. Dia wajib berpuasa pada hari itu. Ingat, imsak sekira-kira 10 minit. Dia pun tengok darah berhenti. Dia wajib niat nak puasa dan dia wajib berpuasa pada hari itu. Kalau dia tak puasa, dia berdosa dan wajib qada. Wajib qada dan berdosa lah, hukum tambahan. Sebab dia ada waktu yang dia dalam keadaan suci yang membuatkan dia sempat untuk berniat. Maka dia wajib untuk puasa. Mandi tak sempat ustaz. Kita bukan sembang soal mandi. Mandi lepas subuh pun tak apa. Lepas subuh. Jadi darah dia berhenti 5.45. Pukul 6 subuh. Dia pun tengok, Allah dah berhenti darah. Bukan terkejut, maksudnya tadi dia tak sahur lah sebab dia dalam tempoh haid. Mungkin haid dia baru hari ketiga, baru hari keempat dalam tempoh haid. Jadi dia bangun tu untuk masak kepada anak-anak ataupun suami. Tengok darah dia berhenti 5.45. 15 minit sebelum subuh.
maka dia pun makan. Makan apa semua, azan. Sampailah waktu azan, dia berhentilah. 5:55 dia pun dah berhenti apa semua, azan. Tak sempat nak mandi. Macam mana tak sempat nak mandi? Tak ada masalah. Sebab tidak ada dalam syarat sah puasa bersuci. Dia mesti bersuci untuk puasa dia sah. Tidak. Jadi sebab tu dia boleh bersuci selepas subuh. 6-10 minit contohnya. Subuh pukul 6, 6:10 baru dia nak mandi wajib. Boleh. Dibenarkan. Sekali lagi, perempuan yang telah bersih daripada haid atau nifas. Sama. Haid atau nifas ni maksudnya keadaan yang sama. Haid darah lain, nifas darah lain, keadaan tu. Contoh, darah nifas dia berhenti 10 minit sebelum subuh. Wajib tak dia berpuasa? Wajib. Sunat dia mandi wajib sebelum waktu subuh. Dia wajib berpuasa pada hari itu. Kenapa pengarang kata sunat dia mandi wajib? Dia, siapa dia ni? Wanita yang bersih daripada haid atau wanita yang bersih daripada nifas. Tu dia tu dhamir, hiya tu kembali kepada wanita haid ataupun wanita yang berhenti nifas. Sunat dia mandi wajib. Mandi tu wajib. Mandi sebelum subuh sunat. Bukan mandi tu mandi wajib lah. Disunatkan mandi wajib sebelum subuh. Wanita tadi ni dia kena bagi sempat lah, kan? Bagi sempat. Okey. Kalau pun tak sempat, maka tetap sah kalau dia mandi wajib lepas subuh. Berniat selepas haid berhenti. Ketika darah haid sudah berhenti, boleh untuk berniat melakukan puasa walaupun belum mandi. Boleh? Macam perempuan tadilah, macam wanita tadi, 5:45 darah haid berhenti ataupun 5:45 darah nifas berhenti. Wanita-wanita yang bersalin, dia akan keluar darah nifas sampai 40 hari kebanyakannya. Jadi contoh hari ke-32 berhenti, contoh. Kan? Okey. Ketika darah haid sudah berhenti, boleh untuk berniat melakukan puasa walaupun belum mandi kerana penghalang sahnya berpuasa ialah kerana haid. Yang menghalang dia berpuasa ialah haid. Dan haid telah pun berhenti. Haid telah pun berhenti. 5:45 tadi. Bukan kerana hadas. Walaupun dia masih dalam keadaan berhadas besar, tak mandi wajib lagi, disebabkan darah haidnya berhenti, dia belum mandi wajib, 5:45, duduk pulun nak makan, nak sahur dulu, maka tidak mengapa dia mandi selepas subuh. Sebab penghalang puasa tadi haid. Bukan hadas. Hadas tidak menghalang puasa dia. Sebab tu seseorang yang mandi wajib selepas subuh pun, maka puasa dia tetap sah. Bahkan kalau dia mandi wajib selepas habis subuh pun, kita kata lepas habis subuh 7:45 pagi baru mandi wajib, puasanya tetap sah. Ia berbeza dengan solat kerana penghalang sahnya adalah hadas. Penghalang sah solat adalah hadas. Kalau solat tak boleh semayang dalam keadaan hadas. Boleh tekah berpuasa dalam keadaan hadas? Orang tu berpuasa dalam keadaan hadas. Boleh, sah puasanya. Solat tak boleh. Masalah kelima, belum mandi wajib walaupun sudah masuk subuh. Macam ni tadilah juga. Sah puasa perempuan yang sudah suci daripada haid, maksudnya sudah berhenti daripada haid, tetapi belum mandi wajib walaupun sudah masuk waktu subuh. Ni bukan haid saja. Kalau orang lelaki yang berhadas besar, berjimak sebelum subuh, kemudian lena jaga pukul 6.45, dah masuk subuh dah, 6.45 dah 6.45 dah. Adakah sah puasanya? Sah. Walaupun dia belum mandi wajib, kerana hadas tidak menghalang sahnya puasa. Hadas tidak menghalang sahnya puasa. Okey. Sah puasa perempuan yang sudah suci daripada haid tetapi belum mandi wajib walaupun sudah masuk waktu subuh. Jika dia sengaja melewat-lewatkan mandi wajib, hukumnya makruh. Hukum melewat-lewatkan mandi itu makruh.
Okey. Subtopik seterusnya, jima'. Jima' membatalkan puasa. Ini semua orang tahu, no? Sesiapa yang berjima' melakukan persetubuhan suami isteri yang sah ataupun berzina yang haram, hukumnya membatalkan puasa. Jima' membatalkan puasa menurut ijma', ini tak ada khilaf. Nombor 2, keadaan jima' pula. Masalah yang kedua, keadaan jima'. Ini bawah tajuk subtopik jima'. Masalah yang kedua, keadaan jima'. Bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja, dengan memasukkan seluruh hasyafah atau kadar hasyafah ke dalam kubul atau dubur, lubang depan atau lubang belakang, ke dalam lubang lelaki ataupun ke dalam lubang wanita, ke dalam lubang binatang ataupun ke dalam lubang manusia, maka batal puasa orang itu. No, nas'alullah as-salamah. No, jangan ingat bersetubuh ni maksudnya memasukkan zakar sekadar hasyafah ke dalam kemaluan isteri, kemaluan depan. Tidak. Memasukkan kemaluan ke dalam, memasukkan zakar sama ada di kemaluan depan ataupun kemaluan belakang isteri, tetap batal puasa. 1, isteri. Nombor 2, bukan isteri, berzina dengan wanita lain, memasukkan zakar ke dalam kemaluan depan atau belakang, bukan isteri, batal puasa. Memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan belakang lelaki lain, batal puasa. Memasukkan kemaluan zakar ke dalam kemaluan binatang, ke dalam dubur binatang, batal puasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tengok bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja, dengan memasukkan seluruh hasyafah. Hasyafah ni hasyafah ialah, nak tunjuk apa? Hasyafah contohnya ni zakar, contoh ini zakar, ini kepala zakar. Hasyafah ni yang helmet tu, yang topi keledar tu, yang tu hasyafah. Masuk habis hasyafah tu, batal. Kalau baru letak je, yang ni contohnya, ini kemaluan wanita, baru letak macam tu, itu tak apa. Baru letak, itu tak apa. Tak masuk hasyafah lagi, baru letak. Kan? Okey. Okey nah. Bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja, dengan memasukkan seluruh hasyafah. Seluruh hasyafah ni bukan seluruh batang zakar tau. Hasyafah yang tu je, yang topi tu je. Kan? Masuk seluruh batang, yang tu lagilah batal. Atau kadarnya ni kadar hasyafah. Bagi lelaki yang tak ada hasyafah, dia tak ada topi keledar ni pada zakar dia, tak ada had ni, dia tak ada, no? Maka sesiapa yang memasukkan sebanyak kadar hasyafah, sepanjang kadar hasyafah, begitulah bagi orang yang tak ada hasyafah, no? Sebab tu pengarang sebut atau kadarnya, nya tu kadar hasyafah ke dalam kubul atau dubur, batal. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, isteri kita ataupun bukan isteri kita, kemaluan dubur wanita ataupun dubur lelaki, batal. Manusia atau binatang, batal puasa orang yang bersetubuh tersebut. Jika lelaki tersebut hanya memasukkan sebahagian hasyafahnya, bukan keseluruhannya, tidak batal puasanya, tetapi batal puasa orang yang kena masuk tersebut kerana ia termasuk dalam sesuatu benda yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Si fa'il, pelaku ataupun orang lelaki tadi ni, syarat untuk batal puasa dia ialah
apabila zakarnya dimasukkan ke dalam kemaluan sekadar hasyafah. Kalau separuh hasyafah saja, ini hasyafah sampai sini, contoh sampai sini hasyafah, dia masuk separuh hasyafah, itu tak batal. Si pelaku itu tidak batal, orang yang diperlakukan itu batal. Yang maf'ul tadi ni, si fa'il tidak batal. Jima' selepas subuh masuk. Okey. Orang yang melakukan jima' walaupun mengetahui bahawa fajar shadiq, kan tak faham fajar shadiq, sebut subuh terus. Orang yang melakukan jima' walaupun mengetahui bahawa subuh sudah menjelang, puasanya batal tanpa khilaf dalam kalangan ulama. Jumhur ulama katakan dia dikenakan kafarah. Itu lagi teruk. Okey nah. Orang yang jima', dia tahu dah jima'. Lepas tu dia tengok jam 6:04 minit. Dia tahu subuh 6:04 minit. Berjima' lagi. Puasanya batal tanpa khilaf. Selesai. Masalah seterusnya. Berhenti jima' beberapa minit sebelum terbit fajar. Terbit fajar tu sebelum subuh lah. Sekarang ni di Kedah subuh 6:01 minit hari ni. 6:01 minit. 5:53 plus 8 minit. Jadi 6:01 minit. Dia berhenti jima' beberapa minit sebelum terbit fajar. Nak abangnya, pengarang nak beritahu sikit sangat. 180 minit pun minit juga, kan? Tu 3 jam. Ni bila sebut beberapa minit ni sikitnya. Kan? 5:59. 6:01 minit subuh, 5:59 baru berhenti, baru selesai. Jika suami dan isteri melakukan jima' dan berhenti jima' beberapa minit sebelum atau bertepatan dengan waktu terbit fajar, maka puasa kedua-duanya sah. Terus tarik. Kan 6:01 minit terus tarik. Tarik apa dia? Tarik zakar lah daripada tempatnya. Maka puasa kedua-duanya sah. Kedua-duanya ni puasa suami isteri. Jika sedang berjima' dan sedar fajar baru masuk, lalu suami dengan segera mencabut kemaluannya, maka sah puasanya dan puasa isterinya. Jima' dalam duk tengok jam ni, tengok jam, okey lagi 5.50, 5.55. Tengok jam, betul-betul 6, pukul 6. Tengok sekali lagi 6:01 minit, dia terus cabut. Sah puasanya dan puasa isterinya. Jika dia tidak melakukan perkara tersebut, maka batal puasanya dan puasa isterinya. Yang ni, dia kena waktu sedang tu terus. Dan fajar baru masuk. Dia terus tarik zakarnya keluar daripada kemaluan isterinya. Dia terus tarik waktu tu. Waktu sedar baru tu. Kalau fajar 6:01 minit, dia sedar 6:01 minit, terus tarik. Fajar 6:01 minit, sedar 6:32, lepas tu baru tarik. Bukan dia tu. Hak tu masalah tadi, hak tu bukan dia baru sedar, yang tu batal lah, kan? Tu memang batal. Jika selepas terbit fajar keluar sperma daripada alat kemaluan suami, maka puasanya tetap sah. Dia dah habis dah. Beberapa minit sebelum subuh, kemudian sperma tu keluar, mani keluar selepas tu. Dia dah berhenti dah, lepas tu baru keluar. Puasanya tetap sah. Masalah kelima, jima' kerana lupa. Yang ni selalunya awal-awal Ramadan, 1 atau 2. 13 Ramadan orang tak ada lupa dah selalunya. Selalunya 13 Ramadan tak ada lupa dah. Buat lupa, yang tu pasangan-pasangan muda tu kerap lah. Subhanallah. Orang yang melakukan jima' pada waktu siang Ramadan kerana lupa, betul-betul tak ingat, sah puasanya dan tidak dikenakan kafarah. Kerana hukumnya seperti makan kerana lupa. Macam makan juga rezeki dia.
lupa berjimak siang Ramadan, betul-betul lupa. Payah nak jadi ni, sebab nak tunggu dua-dua lupa kan. Mesti seorang tahu payah nak tunggu dua-dua lupa wallahu alam lah. Yang ni ulama dia suka sediakan jawapan kepada andaian. Ni ada jawapan dia. Andainya dua-dua lupa. Masalah keenam, jimak selepas niat. Dia niat untuk puasa pukul 11 malam. Lepas tu berjimak pukul 12 malam. Boleh tak? Boleh. Batal tak niat puasa dia? Tidak. Jika selepas tarawih berniat puasa, orang lepas tarawih 10 lah kita kata, lalu melakukan jimak pada malam itu juga, pukul 2 pagi jimak, maka niat puasa tadi tidak batal. Selesai. Masalah ketujuh, membatalkan puasa kerana hendak jimak. Orang yang membatalkan puasa dengan meminum air kerana hendak jimak, dia tahu dah siang Ramadan kalau berjimak kena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, wajib qada dan berdosa. Dia pun minum air dulu. Orang yang membatalkan puasa dengan meminum air kerana hendak jimak, dia tidak dikenakan kafarah, tetapi dia wajib menahan diri daripada makan dan minum selepas jimak itu, mengqadakan puasa dan bertaubat. Ni bahaya agak ni. Fatwa ni boleh kat orang muda, pasangan baru kahwin, dia minum dulu kan, dia tak berjimak. Kalau dia macam ni, satu orang pasangan suami isteri yang berjimak di siang Ramadan, pukul 3:30 petang tu terus berjimak. 3:30 berjimak. Puasa dia tak batal pagi. 3:30 tu terbatal puasa dengan jimak. Bila habis dia jimak siang hari Ramadan, denda yang dia nak kena bayar ialah puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Tu dia. Jadi berbeza dengan satu orang ni, siang hari Ramadan dia nak berjimak, tapi dia tak berjimak terus, dia minum dulu, dia makan dulu, batal puasa dia, lepas tu baru dia jimak. Kata Imam Nawawi, orang yang membatalkan puasa dengan minum air kerana hendak jimak, dia tidak dikenakan kafarah hak 2 bulan turut-turut tadi. Tetapi hari itu, hari yang dia makan dulu ataupun dia minum dulu kemudian baru dia jimak, pada hari tersebut batal puasa dia, dia berdosa, wajib qada tapi tak wajib kafarah. Sebab apa? Sebab dia minum dulu, sebab dia makan dulu. Ni payah ni kalau kan. Kalau pakat tahu ni kan. Bukan payah macam mana. Tak lagi pakat buat alasan. Dia wajib menahan diri daripada makan dan minum. Siapa ni? Orang hak minum dulu lepas tu baru dia jimak tadi ni. Habis dia jimak pukul 4 contoh, dia tak boleh makan, lepas tu dia tak boleh dah, dia wajib imsak. Dia wajib imsak, tahan diri daripada makan dan minum. Satu. Yang kedua, dia berdosa. Yang ketiga, dia wajib qada. Yang keempat, tiada kafarah. Kemudian, jimak ketika berpuasa qada. Melakukan jimak ketika berpuasa qada. Qada maksudnya bulan Ramadan ke bulan lain? Ni nak tanya. Cuba pakai fikir. Bila ayat ni sebut melakukan jimak ketika berpuasa qada, maksudnya bukan bulan Ramadan. Di luar Ramadan dia puasa qada. Hari tu dia puasa qada. Puasa qada Ramadan. Dia puasa qada Ramadan, bukan bulan Ramadan. Dia puasa dekat-dekat pukul 11. Dia pun berjimak pukul 11 pagi. Padahal waktu tu dia puasa qada. Puasa qada ni puasa wajib ke sunat? Puasa wajib. Apa hukumnya? Melakukan jimak ketika berpuasa qada membatalkan puasa qada tu. Kena kafarah tak? Tetapi tidak dikenakan kafarah, kerana kafarah hanya dikenakan ketika berpuasa Ramadan. Kafarah yang 2 bulan denda tadi ni, 2 bulan puasa berturut-turut, itu hanya kalau berjimak ketika siang hari Ramadan. Muqaddimah jimak, baru duk muqaddimah, tak jimak lagi. Suami isteri yang bersuka-suka antara satu sama lain.
pada waktu siang Ramadan. Suami isteri bersuka-suka boleh tak? Boleh. Halal. Tapi kalau waktu siang Ramadan, tu kena tengok Kena tengok. Hukum dia lain sikit. Sebab siang hari Ramadan, kedua-duanya wajib berpuasa. Suami isteri yang bersuka-suka antara satu masa lain pada waktu siang Ramadan yang boleh menimbulkan gelora syahwat. Yang ni setiap pasangan suami isteri tahu. Kalau buat hak ni, satgi memang bergelora lah. Setiap pasangan tak sama. Siapa suami isteri yang beristimta' antara satu sama lain yang boleh menimbulkan gelora syahwat tetapi tidak sampai jima', hukumnya haram juga dan wajib ditinggalkan walaupun tidak keluar air mani. Sebab apa? Yang tu satgi dia boleh menimbulkan gelora syahwat. Jika keluar air mani maka batal puasanya. Jika tidak menimbulkan gelora syahwat, hukumnya makruh. Yang ni yang bersedak-sedak, bersuka-suka suami isteri, yang ringan-ringan je, yang memang confirm tidak menimbulkan syahwat. Tiap-tiap pasangan tahu dah. Yang tu hukumnya makruh. Macam masalah ke-11, berbuka puasa dengan jima'. Tidak mendapat pahala sunat jika ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa dengan jima'. Walau bagaimanapun jika memang tak ada makanan atau minuman lain selain jima', maka mendapat pahala sunat. Ni duduk di mana tak tahu lah ni. Rumah ayak pun tak ada, kurma pun tak ada. Ada bini je. Jadi dia pun buka puasa dengan berjima'. Yang tu sunat. Tapi kalau rumah ada paling kurang ayak, maka ayak dulu barulah berjima'. Afdal lah, tidaklah haram. Tidaklah haram berbuka puasa dengan berjima'. Tidaklah sampai haram. Tapi tak dapat pahala puasa sunat. Tak dapat pahala sunat. Perempuan mengandung dan menyusukan anak. Tajuk dia ialah perempuan mengandung dan menyusukan anak. Hamil tetapi berpuasa sebulan Ramadan penuh. Boleh tak? Orang yang mengandung tapi dia nak puasa sebulan penuh. Kandungan dia dah 3 bulan. Kandungan dia dah 6 bulan. Kandungan dia dah berapa bulan pun, dia nak puasa. Sah tak puasa wanita yang hamil? Jawapannya sah. Boleh. Boleh dan sah puasanya. Nya ni siapa? Wanita hamil. Berapa bulan Ustaz? Tak kisah berapa bulan. Walau bagaimanapun, jika dikhawatirkan akan menyebabkan kesan yang tidak baik kepada dirinya dan janin dalam perutnya, maka makruh dia berpuasa. Kalau dia risau, makruh dia berpuasa. Dia baru duk ragu-ragu, tak apa ke ni? Dia risau, dia zon dengan keadaan diri ataupun janin dia baru duk risau, zon, maka makruh. Tapi kalau dia yakin berlaku mudarat kepada diri atau janin, hukumnya haram dia berpuasa. Yakin memang mudarat. Kalau dia tak makan, memang anak boleh cacat, boleh sakit, boleh mati, atau apa-apa yang doktor kata boleh memudaratkan janin ataupun dirinya, maka dia haram berpuasa. Subhanallah, ni agama Islam. Siapa yang mendalami agama ini baru dia tahu, maksudnya ada benda kalau sampai mudarat diri, Islam mengharamkan perbuatan ibadat tersebut. Ya. Sekiranya wanita yang hamil yakin kalau dia puasa Ramadan, puasa fardu ni rukun Islam, kalau dia puasa Ramadan mudarat janin dia, nak buat macam mana? Haram wanita itu berpuasa, tak boleh puasa. Tengok keindahan Islam, keadilan Islam. Bukan seperti yang digembar-gemburkan oleh orientalis bahawa Islam menyeksa penganutnya, Islam menzalimi penganutnya. Tidak betul sama sekali. Keadaan perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak. Satu, wanita yang hamil. Yang kedua, yang melahirkan dan masih menyusukan anak. Kedua-dua perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak boleh untuk tidak berpuasa. Boleh? Wanita hamil, dia tak mau puasa, boleh tak? Boleh kalau dia yakin memudaratkan diri atau janinnya, yang itu haram. Okey. Ataupun perempuan yang menyusukan anak, boleh tak dia tidak berpuasa? Boleh. Sekiranya dia risau tentang kesihatan diri ataupun janinnya.
Tentang fidyah pula ada perbezaan pendapat. Kena bayar fidyah tak depa ni? Menurut jumhur ulama, jika dia bimbang terhadap dirinya sahaja, dia wajib qada sahaja. Tetapi jika dia bimbang terhadap dirinya dan anak yang dikandung atau disusunya, dia wajib qada dan membayar fidyah. Kalau dia bimbang diri dia, qada sahaja. Tapi kalau dia bimbang kepada anak yang dikandung, qada dan fidyah. Qada dan fidyah itu. Menurut Imam Muzani, keduanya tidak wajib bayar fidyah, cuma sunat sahaja. Kita ambil pendapat yang diguna pakai, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, iaitu wanita yang menyusukan anak ataupun hamil ni, kalau dia bimbang kepada dirinya, maka dia wajib qada saja. Tapi kalau dia bimbang kepada kandungannya ataupun anak yang disusukan, dia wajib qada dan fidyah. Begitu. Apa maksud dia takut kepada anak ataupun dirinya macam mana ni? Maksud takut terhadap anak yang dikandung atau yang disusukan, ia takut terjadi sesuatu terhadap anaknya atau anak orang lain yang disusukan, seperti gugur kandungannya bagi yang hamil dan takut air susu menjadi sedikit bagi yang menyusukan. Kalau dia tahu dia kalau tak minum banyak, susu tak ada, memang susu tak ada, saya susu tak ada, mudarat bayi kan. Itulah antara maksud takut. Mengandung dan menyusukan anak setelah berzina, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, nas'alullah as-salamah. Perempuan yang mengandung atau menyusukan anaknya hasil daripada perbuatan zina yang dia lakukan, tetap mendapat keringanan seperti perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak yang lain juga. Kan? Bismillah, masya-Allah, keindahan Islam. No? Perempuan tu dapat anak hasil perbuatan zina. Anak inilah anak luar nikah. Adakah dia mendapat keringanan seperti mana seorang wanita yang mengandungkan anak sendiri dan menyusukan anak sendiri? Ya, tetap mendapat keringanan. Hukumnya sama dalam mengqadakan puasa dan membayar fidyah. Hukum transfusi darah. Darah pula. Ni masalah yang seterusnya, ubat dan rawatan. Ni semua pasal ubat dan rawatan. Inhaler, AIMO, suntik, pil melambatkan haid. Okey, ada 4 masalah sahaja. 5. Dialisis. Transfusi, dialisis, AIMO, inhaler dan suntik. 5. Apa hukum transfusi darah? Pemindahan dan pendermaan darah tidak membatalkan puasa. Transfusi darah melibatkan darah yang dimasukkan ke dalam tubuh badan, bukan melibatkan makanan atau minuman. Yang pertama, dia bukan makanan atau minuman. Justru transfusi darah tidak membatalkan puasa. Okey. Kalau nak tengok penerangan lengkap, boleh tengok fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Boleh tengok dalam portal JAKIM. Tuan-tuan nak tengok banyak yang dimasukkan di situ, risalah-risalah yang membahaskan tentang pelbagai masalah semasa, isu-isu semasa, perubatan-perubatan moden di situ yang telah dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Nombor 2, dialisis boleh tak? Dialisis ada 2, dialisis hemo dan dialisis peritoneal. Kedua-dua cara dialisis, iaitu dialisis hemo dan dialisis peritoneal, perlu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Perbuatan tersebut membatalkan puasa. Pesakit yang menjalani rawatan dialisis hemo boleh berpuasa ketika dia tidak menjalani rawatan tersebut mengikut nasihat doktor dan mengikut kemampuannya. Yang buat dialisis hemo ni, kalau doktor kata boleh puasa, maka dia boleh berpuasa. Jika tidak mampu, maka dia dibolehkan untuk berbuka puasa dan mengqadakannya. Dia boleh berbuka, tak puasa dan qada untuk dia buat rawatan tersebut. Boleh tak buat rawatan? Boleh. Berdosa tak dia buat rawatan tersebut? Tidak berdosa. Batal tak puasa dia? Batal. Kerana kedua-dua dialisis ini melibatkan memasukkan sesuatu ke dalam rongga.
Batal puasa dia, tidak berdosa, wajib qada. Dia boleh untuk berbuka. Pesakit yang menjalani rawatan dialisis peritoneal difahamkan perlu menjalani rawatan ini secara berterusan. Ini bermakna dia tidak boleh melakukan puasa kerana rawatan yang berterusan. Ini membatalkan puasanya sekalipun dia sihat ataupun berupaya untuk berpuasa. Dia boleh dikategorikan, dia ni orang yang menjalani rawatan dialisis peritoneal sebagai orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dia boleh menggantikan puasanya dengan membayar fidyah tanpa mengqadakan puasa sebab rawatan itu berterusan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nas'alullah al-afiyah li wa li jami'il muslimin. Nah, yang kedua ni, yang dialisis ni dia tak perlu qada sebab dia dikira sebagai apa? Sebab dia dikira sebagai sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ubat aima, ubat titis mata seperti aima tidak membatalkan puasa. Ubat titis telinga, menitiskan ubat ke dalam telinga atas nasihat doktor tidak membatalkan puasa kerana ia ada unsur darurat. Sakit sampai tak boleh tidur, nak solat pun tak boleh, bengang telinga, doktor kata titis. Kan? Kalau ikut telinga ni batal puasa kalau masuk sampai ke dalam, tapi disebabkan darurat doktor pun nasihat kata perlu pakai ubat, maka tidak batal. Jika tanpa alasan atau tanpa darurat masuk ubat titis ke telinga, maka batal. Vicks inhaler tak batal puasa jika menggunakan Vicks inhaler untuk mengubat hidung yang tersumbat dengan menyedutnya. Walau bagaimanapun jika tidak ada keperluan menggunakannya, maka menggunakannya makruh. Yang keenam, pil lambatkan haid. Boleh tak? Boleh menggunakan pil untuk melambatkan haid ketika berpuasa jika tidak membahayakan. Nah, wallahu alam, saya dapat maklumat juga daripada doktor bahawa pil itu tidak memudaratkan. Nah, sebab tu orang wanita yang nak mengerjakan umrah juga untuk melambatkan haid, mereka juga dibenarkan untuk mengambil pil tersebut. Suntikan pula nombor 7 dan yang terakhir. Suntikan biasanya dilakukan pada urat saraf atau di bawah kulit. Rongga ke tak? Bukan rongga. Oleh itu, ia tidak membatalkan puasa. Ia tu suntikan. Suntikan tak batal lah. Sebab dia bukan rongga. Dia tidak disuntik ke dalam rongga. Walau bagaimanapun. Jika suntikan itu melalui rongga yang terbuka, contohnya memasukkan alat suntikan melalui lubang telinga, maka batal puasanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.